So, Assalamualaikum semua. Okey, kita continue pelajaran kita iaitu kita masuk ikatan hidrogen. Okey, kita ulang balik yang kita belajar sebelum cuti sekolah. Okey, cikgu harap awak boleh rujuk kepada buku teks masing-masing. So, soal apa ke? Kita tengok bawah ikatan hidrogen. Okey, cikgu baca. So, adakah anda terfikir mengapa iceberg? Dengan berat beributan terapun di permukaan laut. Hal ini disebabkan ketumpatan ais lebih rendah berbanding air. Mengapa air lebih tumpat daripada ais? Bagi jawapan ini, konsep ikatan hidrogen perlu difahami. Jadi apa yang kita tahu bila air ni jadi ais, saiz dia akan jadi bertambah. Jadi kita tahu kan, ketumpatan adalah sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Bila air dah jadi ais, maka isi padu V untuk air, V untuk ais, V untuk ais ni akan jadi lebih besar daripada V air. Maknanya kalau awak bubuh air dalam peti sejuk, nak buat air batu, jadi akan nampak bila air tu jadi ais, maka saiz dia koh besar. Jadi bila koh besar, bila isi padu koh banyak, maka kita akan jadi ketumpatan dia koh rendah. Sebab itulah bila jadi ais, dia boleh terapun di atas permukaan air. Waktu kita belajar masa apa dia? Masa tingkat teh 1 tak silap cikgu hari tu belajar. Cuma di sini kita hanya tahu dari konsep ketumpatan. Tetapi ia sebenarnya ada kaitan dengan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan atom dengan ikatan hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif. Maknanya ikatan hidrogen ini dia terbentuk sama ada boleh terbentuk dengan O ataupun H boleh terbentuk dengan N ataupun H boleh terbentuk dengan F fluorin. Kenapa dia boleh terbentuk dengan ni, dengan ni, dengan ni? Sebab tiga-tiga ini merupakan atom yang tinggi ke elektronegatifannya. Jadi lain-lain tak bolehlah. Dia boleh hanya dengan tiga ini saja. Dia bagi contoh kat sini adalah antara hidrogen molekul. Antara hidrogen molekul kita ada H2O, H2O. Sebenarnya kalau kita tengok di sini H2O dengan H2O, maka oksigen ini mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Bila dia adalah keelektronegatifan O ni tinggi, maka daya tarikan terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain membentuk ikatan hidrogen. Itu kita panggil ikatan hidrogen dalam molekul air. So sekarang ni kita tengok 5.4. 5.4 dikata berdasarkan rajah 5.12, fikirkan bagaimana ikatan hidrogen terbentuk dalam hidrogen fluorida dengan amonia. NH3. So bincangkan bersama-sama rakan pasangan anda. Hak ni kita tak buatlah, cikgu tegas saja ni. Tetapi hak ni sebenarnya awak boleh Google lah, boleh tengok. Di mana kalau awak tengok kat sini hidrogen fluorida, so HF hidrogen fluorida ni, di mana H ini terikat dengan F. Terikat dengan F. Jadi kita ada satu lagi hidrogen terikat dengan F. Hidrogen terikat dengan F. Yang dikatakan dengan ikatan hidrogen ini bila F dengan H itu ada ikatan. Ni terikat ni. Ni terikat ni. Ni. Jadi ikatan inilah yang memegang molekul-molekul HF ini.
Okey, molekul-molekul HF ini dia dipanggil ikatan hidrogen. Okey, ini contoh satu ikatan hidrogen dalam dalam hidrogen fluorida. Dalam hidrogen fluorida. Okey, dalam amonia macam mana pula? Okey, kita tengok amonia. Amonia kita ada NH3. So, dia ikat H macam ni. Okey. Lepas tu kita ada N. Okey, diikat H macam ni, H macam ni, H macam ni. So, kita ada N. Ikat H macam ni. So, H macam ni, ni H macam ni. So, maka ikatan yang dikatakan dengan ikatan hidrogen, bila N ni ada ikatan dengan H, N ni ada ikatan dengan H. Okey, ini kita panggil ikatan hidrogen dalam HF dengan NH3. Okey, boleh faham situ ke ikatan hidrogen? Boleh? Boleh. Di mana kalau kita recall balik, H dengan F ini merupakan ikatan covalent. Okey, kalau kita tengok F, H ni, dia punya susunan elektron dia 1. F ni susunan elektron dia 2.7. Kan? 2.7. Maka kalau dia combine kat sini, ni F, ni nukleus dia, ni elektron pada petala pertama, ni pada petala kedua. So kat sini 2 elektron. Kat sini kita ada 7 tak? 2, 4, 6, 7. Okey. Jadi H mari duduk sini. Ni nukleus bagi H. Ni H. Dia kosi macam tu. Dia ikatan covalent. Tetapi kalau kita ada H, F ni satu molekul. H, F ni satu molekul. Maka antara molekul-molekul ni lah. Okey. Terbentuknya ikatan yang dipanggil ikatan hidrogen. Okey, sama juga dengan amonia. Kalau kita tengok H dengan amonia N, so ni susunan elektron dia 1, yang ni 2.5. Okey, maka bila dia dah mencapai susunan elektron oktet, so kita tulislah N, ni nukleus dia. Okey, ni elektron. Okey, petala 2. Okey, ni 2. So ni 1. Sorry, okay. Okay, potong semula. Okey, ni 1, ni 1, ni 1. Sebab electrovalent dia 5. Jadi H mari sini so. H mari sini so. H mari sini so. Gitu. Dia pun kosi elektron. Ni kosi. Maknanya antara ni ikatan covalent, ni ikatan covalent. Tetapi antara molekul NH3 dengan molekul NH3 dia ada ikatan hidrogen yang mengikat antara molekul-molekulnya. Okey, so bila faham tak ada masalah, alhamdulillah. Yang ni kena buatlah apa yang cikgu bincang ni kena buat belaka. So boleh screenshot. And then lepas pada tu boleh awak bincang lah. Kalau nak bincang pun bincang. Kalau nak buat sendiri pun tak ada masalah. Yang pentingnya bila buka sekolah cikgu nak tengok. Okay. So kita pergi kepada ikatan hidrogen. Peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan seharian. So kalau kita tengok terdapat molekul protein membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Jadi rambut kita ni ada protein. Proteinnya ada ikatan hidrogen. So katakanlah ni satu helai rambut, ni satu helai rambut. So bila dia ada ikatan hidrogen, maka kat sini O, kat sini H. Okay, kat sini O, kat sini H. So ikatan hidrogen dalam molekul protein. Jadi bila O dengan H ni apa yang berlaku? H dengan O ni ada ikatan, maka rambut ni, satu helai rambut dengan satu helai rambut ni dia tertarik satu sama lain. Okey. Jadi kita tak nampaklah rambut kita terbang naik pas ke atas tu dot lah sebab dia ada ikatan dipanggil ikatan hidrogen antara molekul rambut. Okey, antara rambut tersebut. Sebab molekul protein pada rambut ni ada O dengan H, ada ikatan hidrogen juga kat situ.
Okey, apabila rambut menjadi basah. Basah ni kenapa? Sebab ada H2O. Molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Okey, jadi asalnya tak ada air, sinilah maknanya rambut ni dengan rambut ini terikat dengan ikatan hidrogen. Bila air masuk, okey, maka ikatan-ikatan ni tak terbentuklah. Terbentuklah ikatan baru, air masuk ni H2O, maka O ni terikat dengan H yang ni, okey, O ni terikat dengan H air. Okey, tu kita panggil ikatan hidrogen dalam rambut basah, bukan antara rambut dengan rambut, tetapi antara rambut dengan air, rambut dengan air. Okey, itu ikatan hidrogen. Molekul air pula akan membentuk ikatan hidrogen lain dengan molekul protein rambut lain. Hal ini menyebabkan rambut akan melekat satu sama lain. Dah air ni tarik mari sini. So dia akan dekatlah. Okey, dia akan dekat satu sama lain. Okey. Pernahkah anda menghadapi masalah untuk menyelak kertas yang melekat? Okey, cikgu biasa berlaku macam itulah bila cikgu nak kacik soalan PSO ke soalan latihan pelajar. Okey, bila kita nak ambil kertas tersebut susah. Kecuali kalau tangan kita basah, senang. Tapi bila kita nak ambil tu susah. Sebab apa? Sebab antara kertas dengan kertas dia melekat. Sama juga kalau kita pergi tengok apa tu? Awak pergi tengok pergi dekat kedai photostat kan? Okey, sebelum kertas dia buka kertas baru daripada balut dia tu, dia akan buat grek dulu. Bukannya kata dia ambil saja kertas tu zup masuk dalam mesin photostat tu, tidak. Dia macam buat kocok daun teruk tu. Okey, barulah dia letak supaya apa dia? Supaya kertas tidak melekat. Jadi bila mesin photostat tu maknanya kertas tu naik so lah, dia tidak melekat. Okey, sebab asalnya kertas tu melekat. Okey. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Anda boleh membasahkan hujung jari sebelum menyelak kertas. Mengapa jari yang basah boleh membantu untuk menyelak kertas? Okey, so kita tengok diagram dia. Jadi sama juga kertas ni ada selulosa. Selulosa dalam kertas ni mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen. Okey, oksigen dengan hidrogen, selulosa ni. Jadi bila tangan kita basah ni ada H2O. Okey, jadi O ni pada air tersebut dia akan terikat dengan hidrogen pada kertas tersebut. Jadi dengan secara tak langsung maka tangan yang basah itu dia boleh angkat kertas daripada kertas-kertas yang lain. Okey, so kita boleh kata kat sini molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas. Dengan itu kertas akan melekat pada jari. Okey, melekat pada jari. Okey. So kita pergi kepada kegunaan ikatan hidrogen. So sekarang kita pergi kepada kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. So sebahagian dalam bentuk cecair mencapai takat didih apabila daya tarikan antara molekul diatasi. Okey. Jadi kita tahu kan, kalau antara molekul ni ada ikatan, so dia jadi gas ataupun pepejat, mesti ikatan ini diatasi dulu. Barulah boleh. Okey, kita belajar dah dalam tajuk 2 hari tu macam mana kita buat eksperimen di dalam makmal. Awak panaskan naftalina. Ingat ada naftalina tu, tunggu dia lebur. Okey, dan awak tengoklah. Okey, bila buat graf di mana suhu ketika pepejat tu jadi lebur, maka suhu itu tidak berubah. Kenapa? Sebab tenaga haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Barulah dia berubah. Bila daya tarikan itu dapat diatasi, barulah kalau daripada pepejat dia boleh jadi cecair, daripada cecair boleh jadi gas. Okey. Dalam sebatian kovalen, contohnya etanol, terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul selain daripada daya van der Waals yang lemah. So, ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan susah diputuskan.
Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah di samping memutuskan ikatan hidrogen. Oleh itu, takat didih etanol adalah tinggi. Okey, takat didih dia adalah tinggi. Tinggi pun tidaklah setinggi air sebab etanol dari 78 jam. Tapi kita kata tinggilah sebab pada suhu bilik dia tidak gas. Dia dalam keadaan cecair. Okey, jadi kita tengok antara molekul etanol dengan molekul etanol, kita ada ikatan daya van der Waals. Kita panggil daya van der Waals ni, daya van der Waals yang mengikat antara molekul. Okey. Tetapi dekat sini, kalau kita larutkan etanol tu dalam air, okey, di mana kat sini kita kata etanol mempunyai atom hidrogen yang membentuk ikatan kovalen antara atom O. Okey, hidrogen dengan O ni ikatan kovalen. Oleh itu, atom oksigen di dalam molekul etanol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari molekul air. Kalau air ada, maka dia boleh buat ikatan hidrogen. Okey. Jadi kalau air ada, dia boleh buat dengan ikatan hidrogen. So, atom hidrogen dalam molekul etanol juga membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen. Okey. Jadi walaupun daya van der Waals ini lemah, okey, tetapi ikatan hidrogen ni dia kuat. Okey, tu dia kata daya van der Waals ni lemah. Okey, daya van der Waals tu lemah. Okey. Tetapi ikatan hidrogen ni kuat. Jadi bila ikatan hidrogen ni kuat, maka ikatan ini susah untuk diputuskan. Maka daripada situ kita boleh kata takat didih etanol ini tinggi. Okey, sebab itulah pada suhu bilik dia dalam keadaan cecair. Okey, boleh Okey, kemudian dekat sini dia kata etanol juga boleh larut dalam air. Keterlarutan etanol dalam air disebabkan oleh ikatan hidrogen. Okey, dalam molekul etanol dan molekul air. So bila kita larutkan etanol dalam air, maka ikatan hidrogen ini menyebabkan etanol tadi boleh larut di dalam air. Okey. So, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Okey. So, yang ni cikgu nak awak bincang bincang yang ni. Dia kata apa dia? Cari maklumat tentang keterlarutan dalam air dan takat didih bagi hidrogen fluorida dan amonia. Okey, daripada pelbagai sumber. Okey, awak cari dalam laman web, tengok ikatan hidrogen fluorida. Okey, lepas tu cari maklumat. Okey, dari segi keterlarutan dalam air dan takat didih. Kemudian bandingkan keterlarutan dan takat didih sebatian tersebut dengan molekul yang tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey. Boleh ikatan hidrogen. Okey, so di sini satu lagi. Tadi cikgu rasa cikgu tersilap. Cikgu ingatkan, okey, larutan ni cikgu ingatkan ni untuk diagram ni. Sebenarnya cikgu tukar balik Okey, yang cikgu nak bincang tadi cikgu tukar balik. Cikgu silap sikit di sini Okey. Sebab cikgu ingatkan diagram ini. So, ayat ni lain ni. Atas ni lain, bawah ni lain. Okey. Atas ni berkaitan dengan molekul. Ni satu molekul etanol, ni satu molekul etanol. So, O dengan H ni dia ada ikatan. Satu, dia buat ikatan hidrogen. Satu lagi, antara molekul dengan molekul ni, dia ada ikatan yang dipanggil ikatan van der Waals. Dia ada ikatan dua gitu. Kok ni bahagian ni.
Jadi oleh kerana antara molekul ni dengan molekul ni ada ikatan hidrogen pun ada daya van der Waals pun ada. Sebab itu takat didih dia lebih tinggi. Berbanding dengan klorin, dia banding dengan klorin. Okey, contohnya dia kata kat sini klorin. Klorin Cl2. Okey, Cl2. Mana ada hidrogen? Tak ada. Jadi klorin ni, antara klorin dengan klorin, dia hanya ada daya tarikan van der Waals saja. Sebab itulah takat didih dia lebih rendah berbanding molekul yang ada hidrogen. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal keterlarutan. Keterlarutan ini maknanya dalam air lah. So bila dalam air, maka hidrogen daripada molekul air mengikat ikatan hidrogen dengan O, manakala H daripada etanol mengikat ikatan hidrogen dengan O pada air. So oleh kerana ada ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan molekul etanol ini boleh larut di dalam air. Okey, dua benda yang berbeza di situ. Okey, cikgu silap tadi bila cikgu ingatkan terjemahan molekul ni adalah untuk yang di atas. Okey. So, kita pergi kepada yang ni. Yang ni cikgu nak apa dia? Cikgu nak yang ni satu je cikgu nanti cikgu pilih dalam grup ni sebab awak ada dah grup tu dalam grup WhatsApp tu ada dah grup. Jadi cikgu pilih je grup mana cikgu nak buat perbentangan soalan ni. Okey, kalau hari tu kak cikgu buat perbincangan suruh awak bentang Rabia je sudah. Okey, Ilham tak ada. Okey, sebab masa terhad sangat. Jadi ni cikgu pilih satu grup saja. Jadi akan datang lagi cikgu akan pilih grup lain. Okey, nanti cikgu bagi dalam WhatsApp siapa dia cikgu nak. Okey, jadi untuk aktiviti 5.5 ni apa yang perlu awak buat 5.5 ni? Yang pertama awak tengok, okey, search lah. Search, okey, hidrogen fluorida dengan amonia. Okey, so kita nak buat apa dia? Okey, nak cari maklumat tentang keterlarutan dalam air, lepas tu takat didih dia. Okey, lepas tu banding keterlarutan dan takat didih sebatian tersebut dengan molekul yang tidak mengandungi ikatan hidrogen. Dua ni HF dengan NH3 ni dia ada ikatan hidrogen belaka. Jadi awak carilah satu sebatian yang tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey, tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey, jadi awak banding antara ni dengan yang ni. Okey, boleh Okey, boleh. Ataupun cikgu nak buat lagu mana Cikgu sediakan satu ruang untuk awak tampal saja. Tampal. Tak apalah dulu Okay, nanti cikgu fikir nak buat macam mana sebab cikgu tak nak ramai sangat yang buat. Mungkin cikgu akan bagi satu kumpulan untuk Ilham, satu kumpulan untuk Rabia. Nanti kita bentang bila cikgu rasa ada masa kita boleh jumpa nanti ataupun kita buat hari esok. Okay, esok kita ada kelas kan? Okay, selesai yang ni esok bentang esok bentang. Okay, nanti cikgu bagi grup mana yang kena jawab soalan itu dalam WhatsApp sekejap lagi. Okay, kita pergi kepada uji kendiri 5.4. Okay, 5.4. Okay, soalannya nyatakan maksud ikatan hidrogen. Yang ni tak ada masalah. Follow je. Okey, buku teks. Apa ikatan hidrogen? Okey, ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi ke elektropositifannya iaitu NO dengan F. Okey. Hak ni cikgu ayat dah kan? Cikgu suruh awak jawab dah ke tak lagi? Jawab dah. Jawab dah. Okey. Jadi, hidrogen fluorida wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kau cikgu pisah dah? Dok lagi, cikgu suruh dulu. Buat dulu. Okey, terangkan fenomena berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. Dia kata cecair pada suhu bilik. Okey, jadi maknanya terangkan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. So, kalau kita tengok ikatan hidrogen HF ni, okey, dengan HF, okey, maknanya kat sini HF ini, okey, dia ada ikatan
hidrogen. Okey. Satu lagi dia ada daya van der Waals. Sebab daya van der Waals ni ada dalam molekul. Jadi oleh kerana dia ada dua daya ini, okey. Okey. Oleh kerana dia ada dua daya ini, maka dia punya takat didih dia tinggi. Bila takat didih dia tinggi, maka dia wujud sebagai cecair, okey, pada suhu bilik. Okey. Boleh Yang kedua, bolehkah ikatan hidrogen terbentuk antara molekul hidrogen dengan HCl? Maknanya kat sini HCl, HCl, HCl. Okey. Bolehkah ikatan ni terbentuk, ikatan hidrogen? Okey, jawab dia tak boleh. Okey, tak boleh. Kenapa? Sebab masalah pada Cl. Kita tahu tadi, okey, atom yang mempunyai keelektronegatifan tinggi hanyalah fluorin, nitrogen dengan O. Okey, Cl tak termasuk. Bila Cl tak termasuk, maka klorin ni tidak boleh membentuk ikatan hidrogen. Okey, kenapa? Sebab keelektronegatifan klorin tidak tinggi ataupun rendah. Keelektronegatifan klorin adalah rendah. Okey. Jelaskan mengapa kertas basah akan melekat sesama sendiri. Okey, kertas basah melekat sesama sendiri. Okey, macam tadilah. Okey, kalau ni kertas ada selulosa. So dia ada ikatan O dengan H pada kertas kan? Ada ikatan O dengan H pada kertas. Okey. Jadi kalau kita ada kertas lagi, ada ikatan O dengan H. Ada ikatan O dengan H. Okey. Jadi bila kita masuk air ada apa dia? Ada O dengan H. Okey. Ada O dengan H. Air. Jadi apa yang berlaku di sini, terdapat ikatan dah. Antara H dengan O ni ada ikatan, H dengan O ni ada ikatan. Okey. Antara, kalau kita nak ambil sini, kita tak usah ambil sini. Okey. Dah ikatan ni ada ikat dah. So, O dengan H ni ada ikatan, H dengan O ni ada ikatan. Okey. Ni H, O dengan H ada ikatan, H dengan O ada ikatan, O dengan H ada ikatan. Jadi berlaku ikatan hidrogen molekul air dengan kertas ni, molekul air dengan kertas ni. So, bila dia tarik, maka bila terbentuk ikatan, maka dia akan tariklah kertas ni. Mari ke dia. Maka kertas itu akan melekat antara satu sama lain. Okey, boleh faham situ? Boleh faham? Okey, boleh. Soro je bunyi tu. Okey, soro je bunyi. Soro lain tak bunyi tu lagi. Orang lain boleh faham ke tu? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh apa tu, boleh snap ni Okey, untuk screenshot untuk ubat latihan nanti. Cikgu bimbang nanti. Cikgu rekod ni tak boleh nak ni. Okey, tak boleh nak di-download. Okey, so kita tengok bahagian akhir hari ni cikgu nak masuk ikatan datif. Okey, ikatan datif. So ikatan datif ni ikatan koordinat. Okey, ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Okey, maknanya ikatan itu pada satu atom sahaja. Bagaimana perkongsian ini berlaku? So contoh ikatan datif, dia bagi ikatan dalam hydroxonium ion di mana atom oksigen mencapai susunan elektron oktet dengan atom hidrogen. Hidrogen susunan elektron duplex. Okey, yang stabil. Maknanya kalau kita buat ikatan hidrogen ini, ikatan apa tu? Ikatan kimia, iaitu tak boleh nak sapu. Okey, ikatan kimia
Okey, ikatan kovalen antara nak membentuk H2O, maka kita dapati ni kita buat struktur Lewis. Struktur Lewis di mana H dah duplet 2, H dah duplet 2, oksigen dah oktet 2, 4, 6, 8. So, ion hidrogen tidak mempunyai elektron di petala. Ion hidrogen H plus ni, maknanya kalau kita tengok H plus ni, maknanya P dia ni sama dengan 1. Elektron ni kosong. Maknanya dia dah lepaskan elektron. Elektron pada H plus tu kosong. Sebab tu dia jadi H plus. H plus ni maknanya P lebih besar 1 daripada elektron. Jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, berlaku kat sini apa dia? Okay. Pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen di antara molekul air akan dikongsi dengan ion hidrogen. Di dua ni tidak dikongsi dengan atom hidrogen. So dia membentuk ikatan dengan ion hidrogen. Okey, jadi dia membentuk ikatan datif. Okey. Di dalam ion hidroksonium, atom oksigen dan semua atom hidrogen, okey, masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. H ni dah duplet, okey. H ni dah duplet, H ni dah duplet, oksigen sudah oktet. Okay. H ni dia duplet sebab dia kongsi elektron, dua-dua elektron daripada O. Dia tak ada gapa-gapa elektron. Jadi dia kongsi, ambil O. Dia kongsi. Jadi dia dah jadi duplet. Okay. Tetapi dia tak jadi molekul lah. Dia jadi apa? Jadi ion. Ion H+. Okay. Tu kita panggil ikatan datif. Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay, kita tengok apa dia? Ikatan datif dalam pembentukan amonium klorida. Amonium klorida. So kalau kita tengok amonium klorida, kita ada NH4+ dengan Cl. Okey, dengan Cl. So dia kata kat sini apabila hidrogen klorida bergabung dengan amonia. So wasap putih amonium klorida terbentuk. Okey, so kat sini cikgu nak sore bentang hok ni. Jadi cikgu akan pilih juga. Hok ni bentang 5.5 tadi bentang. Kalau hok ni cikgu bagi ke Ilham, so lagi mungkin cikgu bagi ke Rabia. Cikgu akan pilih satu saja. Hok ni cikgu nak tengok esok. Okey, lepas tu kita ada uji diri 5.5 ni. Cikgu tak bagi lagi kan? Tak suruh Bagi dah. Bagi dah. Okey, so bagi dah. Bagi dah cikgu. Okey, kita B-check. Okey, kita B-check. So, kalau dia tanya soalannya, dia kata apakah yang dimaksudkan dengan ikatan datif? Okey, kalau dia kata maksud, maka apa yang kita perlu buat adalah kena refer kepada buku teks. So, yang ni ambil daripada buku teks. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ikatan datif? Ikatan datif refer kepada buku teks. Iaitu ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Itu takrifan dia. Kemudian awak diminta terangkan pembentukan ion amonium melalui pembentukan ikatan datif antara ion hidrogen dengan ion amonia. So kat sini kalau kita ada N, nak tunjuk ikatan datif, kita kena tunjuklah elektron yang tidak dikongsi. So ni H, okey. Ni H, ni H. Okey. Jadi di sini kita ada dua elektron yang tidak dikongsi. Jadi apa yang berlaku kat sini, kita campur dengan hidrogen. So hasil dia kat sini, kita ada N. So kat sini, elektron bagi nitrogen. So ni H, kat sini H, kat sini H. Maka dia membentuk ikatan hidrogen pun mari sini. Hidrogen mari sini. Dia terikat dengan yang ni. Maka terbentuklah ion amonium. Okey, itu terangkan pembentukan melalui pembentukan ikatan datif. Okey. Atom boron. Atom boron yang terdapat dalam boron, okey, trifluorida belum mencapai susunan elektron oktet.
kerana hanya mempunyai 6 elektrovalent. So, bolehkah atom ini membentuk ikatan datif dengan atom nitrogen dalam amonia? Jelaskan jawapan anda. So, boron trifluorida. Boron trifluorida BF3. Kita tahu B ni kalau susunan elektron dia 2.3. Follow itu buku teks jadual berkala unsur nombor proton P untuk B ni adalah sama dengan 5. Okey, F ni sama dengan 9. Okey, so kalau kita buat susunan elektron ni 2.3, ni 2, 7. Cuma boron ni walaupun 3, dia 2 ni dia membentuk molekul. Sebab boron ni dia bukan logam. Okey, tu yang berlaku kat sini. Jadi kalau kita buat struktur Lewis, maka B ni, okey, so dia letak 3. So F pun mari. F, so 3, 4, 5, 6, 7 F ni. So F, okey, 3, 4, 5, 6, 7 F, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, gitu. Jadi kalau kita kita buat untuk buat ikatan datif ni kita boleh buat B. So kat sini F, kat sini F, kat sini F. Mana F sudah oktet. Tapi boron, nampak dah boron kalau kita bilik elektron bagi boron. 2, 4, 6. Tak oktet lagi. Maknanya bila teroktet dia boleh react lagi. React dengan apa tadi dia kata? Dengan amonia. Amonia pula kalau kita tengok, okey. N, okey, lepas tu kita ada 2, 3. Okey. So kat sini dia combine dengan H. Kat sini combine dengan H. Kat sini combine dengan H. Okey, maknanya dia ada 2 elektron tidak dikongsi. Jadi marilah amonia kat sini. Okey. Ni elektron bagi amonia. Ni H, ni H, ni H. Ni. Ni elektron bagi amonia. Maka ada ikatan dalam mari sini. Ikatan mari situ. Okey. Bila ikatan mari situ, maka dia pun masuklah. Jadi macam ni B, kosong. Okey, ni F. Okey, pakar F. Ni pakar F. Okey, mari sini. Okey, ni katakanlah cikgu nak buat, nak suruh nampak lain sikit. Cikgu buat ni bulat hitam, bulat kuning untuk nitrogen. Okey, jadi cikgu pun buat nitrogen. Okey, nitrogen mari sini. Tak kena warna pula dah. Okey, nitrogen mari sini. So, nitrogen ada ikatan. Okey ni. Dekat sikit. Okey, nitrogen mari sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa pun ni? Okey, nitrogen dekat sini. Kenapa tak jadi? Okey, nitrogen dekat sini. Okey, jadi ni elektron nitrogen. Okey, lepas tu kita ada hidrogen. Ni H, ni H, ni H. Tu. Tu kita panggil ikatan. Kenapa dia boleh bentuk macam ni? Sebab ada 2 elektron tidak dikongsi situ. Jadi B ni bolehlah kongsi. Dia tak ada gapo. Dia pun kongsi dengan hidrogen. So, B sudah oktet lah. Okay, B sudah oktet iaitu 2, 4, 6, 8. Okay, N pun dah oktet 2, 4, 6, 8. H dah duplet, H dah duplet. F sudah oktet. Ni kita panggil ikatan antara boron trifluorida dengan amonia. So soalan dia kata, bolehkah atom boron membentuk ikatan datif dengan atom nitrogen dalam sebatian amonia? Boleh. So jelaskan jawapan anda. So cikgu nak tengok awak jelas lagu mana. Okay, awak jelas lagu mana. So kalau nak jelas, so step yang pertama kita boleh cerita pasal apa dia? Okay, pasal ikatan nitrogen.
nitrogen dalam amonia. So dia ada 2 elektron yang tidak berpasangan, yang tidak combine dengan unsur lain. Jadi bila dia tidak combine dengan unsur lain, okey, boron ni dia tak cukup, dia tidak oktet. Jadi boron ni akan kongsi elektron daripada, okey, maknanya dia kongsi elektron dengan elektron nitrogen. Okey, dengan 2 elektron nitrogen. Maka yang keempat, boron sudah oktet, nitrogen sudah oktet, okey, maka terbentuklah ikatan yang stabil bila semua sudah jadi oktet. Okey. Ada soalan nak tanya? Cikgu rasa setakat tu saja, cikgu tak nak masuk ikatan logam lagi. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, so boleh siap semua latihan Okey, jangan left lagi. Cikgu baru ambil kehadiran tadi. So cikgu nak ambil kehadiran yang kedua akhir kelas ni. Lepas tu cikgu nak bagi tajuk siapa yang perlu perlu buat soalan yang cikgu bagi tadi.